يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي sesi selawat kepada kumpulan Hijaz. Silakan kumpulan Hijaz. Terima kasih Tuan Presiden Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia Tuan Nazir Masjid Ar-Rahimah, selanjutnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat, dan terbuka pada sahabat kami yang Fadil Ustaz Zulfikar Edi Bijak daripada Sabah. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita bersama-sama pada malam ini di majlis ilmu. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, rombongan kami Hijaz dan Ustaz Zulfikar, beliau daripada Sabah, seperti mana yang dinyatakan tadi oleh kursi majlis, beliau merupakan kursi untuk Persatuan Prihatin Sahabat Sabah, yang mana kami Hijaz bersama dengan PPSS ni, nama singkatannya, kami bergabung untuk mengutip dana sebanyak yang mungkin untuk membantu saudara mara kita di Sabah. Sebab seperti yang tuan-tuan puan mungkin maklum, keadaan di Sabah sana memang tak sama dengan di sini Semenanjung. Jadi nanti lebih lanjut Ustaz Zulfikar akan terangkan, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan ilmu yang terbaik pada malam insya-Allah. Jadi sebelum Ustaz menyampaikan kuliah, kami just menyampaikan zikir. InsyaAllah kita sama-sama berzikir dahulu dan juga kita akan berselawat bersama insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar al-Qahharul Wahhabur Razzaq al-Fattahul Alim al-Qabidul Basitul Khafid ar-Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adl al-Latiful Khabir al-Halimul 'Azim al-Ghafurul Shakur al-'Aliyyul Kabirul Hafizul Muqim al-Hasibul Jalil al-Karimur Raqib al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid al-Ba'ithul Shahid al-Haqqul Wakil al-Qawiyul Matin al-Waliyul Hamid al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum al-Wajidul Majid al-Wahidus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Mu'akhirul Awwalul Akhir al-Zahirul Batinul Walil Muta'al
Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man afsaha al-khadakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi, mempunyai 99 nama, dan barang siapa yang membaca dan membilangnya akan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berada di dalam rumah Allah. Jadi sama-sama kita mengambil manfaat faedah yang terkandung di dalam rumah Allah ini, banyak fadilatnya. Jadi kita sama-sama berzikir, meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Astaghfirullahal-azim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata 'abdiz zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata 'abdiz zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, zikir tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Nabi dah sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam, perbaharuilah iman kamu dengan zikir la ilaha illallah. Kalimat tauhid sangat tinggi dan sudah kita tahu iman kita ini yazid wa yanqus, kejap naik kejap turun kejap naik tidak turun, tidak sama, tidak rata lagi macam iman para nabi para malaikat, tapi kita naik turun. Jadi kita sama-sama perbanyakkan zikir insya-Allah. Dan kami Hijaz, tugas kami adalah untuk melakukan zikir tersebut, memudahkan tuan-tuan dan puan dan anak khususnya di sekolah kita, memudahkan kita untuk berzikir dengan lebih mudah insya-Allah. Ya, Alhamdulillah, sebenarnya Hijaz sampai pada malam ini mungkin satu kejutan lah untuk masjid ini. Jarang Hijaz datang ke sini, tiba-tiba datang terus duduk di depan berzikir dengan tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kami Hijaz terlibat dalam program dakwah di Sabah yang diketuai seperti yang dikatakan Ustaz Arifin tadi, diketuai oleh Ustaz Zulfikar. Di sana kita perlukan banyak kewangan, banyak dana untuk kita menyalurkan kepada golongan-golongan yang mereka ini Islam tetapi banyak lagi ilmu yang perlu mereka timba kan. Jadi tugas ustaz-ustaz yang ada ni untuk memberi mereka bantuan, memberi mereka ilmu. Jadi tuan-tuan yang berada di sini perlu memberi sokongan kepada ustaz-ustaz yang berdakwah di Sabah. Jadi kami Hijaz alhamdulillah telah pun terlibat secara langsung pergi ke Sabah sendiri, melihat bagaimana mereka berdakwah di pendalaman di dalam di dalam hutan dan sebagainya. Antara tempat yang kita pergi yang terbaru sekali di bulan 12 hari itu di Lahad Datu lah, tempat yang sekarang tengah berperang ni. Alhamdulillah, bila kita lihat suasana di sana tu, kita rasa macam sangat terharu sebab kita baru saja menjejaki tempat-tempat yang telah berlakunya peperangan. Alhamdulillah, kami Hijaz telah melibatkan diri berdakwah di sana, dan insya-Allah kami akan ke sana sekali lagi pada bulan 5 nanti untuk berdakwah di pedalaman Sabah lah. Di samping itu juga Hijaz terlibat dengan NGO MAPIP. Kami Hijaz baru sebulan pulang daripada Gaza. Hijaz baru pulang daripada Gaza untuk memberi bantuan ataupun menyampaikan bantuan-bantuan daripada rakyat-rakyat Malaysia yang prihatin, untuk membangunkan masjid, untuk memberi semangat kepada anak-anak yatim, fakir miskin dan sebagainya.
tahniah kepada rakyat Malaysia yang banyak membantu membangunkan semula Palestin yang telah dihancurkan ataupun dibom oleh pihak Zionis ataupun Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan mereka diberi sedikit kelapangan hidup dengan bantuan-bantuan yang kita sumbangkan kepada mereka. Antara yang saya boleh kongsikan di Palestin, rakyat Palestin ini sebenarnya satu rakyat yang sangat baik dan mereka sangat menghormati tetamu. Jadi kalau kita sampai ke Palestin ini, antara tulisan yang banyak di dinding-dinding ataupun di pagar-pagar rumah mereka banyak ditulis dengan perkataan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi duyufil karim. Antara yang lain man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka itu memuliakan tetamu. Jadi memang rakyat Palestin sangat memuliakan tetamu. Antara yang kita tak larat melayan rakyat Palestin ni di sudut makan lah. Kalau makan di sana tu, kalau kita di sini sedulang makan mungkin 4 ataupun 5 orang, di sana dia dipaksa kita makan sedulang 2 orang. Kalau yang masalahnya, kalau kita orang Malaysia ni, kita dah biasa makan dalam dulang ni, kita nak makan bagi habis. Tapi masyarakat di Palestin ni, dia layan tamu, dia tak nak bagi kita makan sampai habis. Selagi nasi dia nak, selagi kita makan, nasi tu mesti ada dalam dulang. Kalau kita habiskan, dia letak lagi sedulang. Jadi budaya di sana ni, dia tak nak, dia macam rasa kalau kita habiskan nasi tu seolah-olahnya macam kita ni lapar. Jadi di sana tu kita jangan makan sampai habis lah, sebab nasi yang tinggal tu dia akan bagi kepada pekerja-pekerja dia orang makan. Jadi itu antara sifat rakyat Palestin yang sangat memuliakan tetamu. Jadi sedikit perkongsian tentang pengalaman kami lah di bumi Gaza. Okey, kita teruskan dengan sebuah selawat lah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Allahu ya adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani
Waktu Isyak berapa Isyak? Isyak 25 dan 25 apalah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Nazir dan seluruh jawatan kuasa Masjid Ar-Rahimah, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, tuan guru, para ulama, alim ulama, ketua-ketua masyarakat, sahabat saya kumpulan Hijaz, pemuda masjid, saf kepimpinan pemuda masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, sekejap lagi kita sambung untuk kita beri laluan kepada azan. Kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayah kasih daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir pada malam ini, dapat kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dapat kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah seperti mana Allah taala anjurkan dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingati diri, memperingati orang mukmin itu, hendaklah kamu memberi peringatan di antara satu dengan lain, kerana sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi kamu. Ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Allah taala seru kita untuk kita membesarkan Allah. Baik itu dengan zikir-zikir yang telah kita baca tadi, mudah-mudahan insya-Allah akan melembutkan hati-hati kita. Dalam tubuh manusia ini, muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, hati ini satu benda yang sangat penting. Dia benda lembut. Makhluk yang paling lembut dalam diri manusia, hati. Dan dalam hati ini pula ditemani oleh syaitan dan nafsu. Dua makhluk ini berkawan. Kalau kita tidak mempunyai iman, kita tidak tarbiyah nafsu, kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak dekat dengan masjid, tidak duduk dalam majlis ilmu, maka berlakulah kehidupan kita tidak berlandaskan kepada syariat Islam itu sendiri. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian sebagai peringatan kepada kita pada malam ini. InsyaAllah kita cuba berhenti dalam pukul 9 lebih sikit kan, InsyaAllah malam ni balik lewat sikit lah. Kalau di kampung kami di Sabah ni dah lewat dah ni, lewat dah. Kalau kita kuliah di tempat-tempat di masjid di surau-surau kan, dia punya ahli jemaah masjid dia macam ni lah. Tahu macam ni, di signal apa dah, ustaz kena berhenti, ustaz kena berhenti. Mudah-mudahan sini tak nampak lah. Mudah-mudahan sini insya-Allah sedikit sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang dinamakan sebagai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raudatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Mesti memperbanyakkan diri duduk dalam majlis ilmu, sebab darjat manusia ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manusia ini suka kepada darjat, manusia ini suka pada kedudukan, suka pada harta, suka pada pangkat, suka kepada sanjungan. Ini tabiat manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala angkat dua ini saja. Yang pertama, imanakum, orang yang beriman di kalangan kamu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu di kalangan kamu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sabda Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasak dalam hati kita ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, mempasakkan dalam diri kita ini tiga elemen penting ini. Raditu billahi rabba, kita redha Allah itu Tuhan. Kita redha Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan kita sepenuh hatinya. Seperti mana dalam ikrar kita dalam solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solat aku, hidupku, matiku, ibadatku hanya untuk-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Allah ini Tuhan semesta alam, Tuhan semua makhluk, bukan sekadar Tuhan manusia, bukan sekadar Tuhan orang Islam, tetapi Tuhan semua makhluk di muka bumi, termasuk orang bukan Islam juga Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal lagi mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil islami dina, redha Islam itu adalah agama kita. Nabi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul, sebagai ikutan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Taala sebut dalam Quran, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini contoh uswatun hasanah, contoh terbaik yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengharapkan, sentiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, dan mengharapkan kasih, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, juga kedatangan hari kiamat, hari akhirat. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut hidup mengikut landasan Islam, hidup mengikut cara Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan kepada kita. Maknanya cara hidup Nabi ini, daripada Nabi bangun, daripada Nabi bangun pagi, daripada tidur malam, bangun pagi sampai malam, semua ikut cara Islam, acuan Islam yang sebenar. Maka kita wajib ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi, kehidupan Nabi, bagaimana Nabi dengan anak-anak, bagaimana Nabi dengan istri, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, bagaimana Nabi SAW dengan masyarakat, bagaimana Nabi SAW dalam hal pentadbiran negeri, dalam hal pentadbiran negara, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang bukan Islam. Semua Nabi SAW sudah tunjukkan kepada kita. Tinggal lagi kita ikut atau tidak. Udkhulu fis silmi kafah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk kita ini ke dalam Islam semua kehidupan. Tadi tengok TV tadi, petang tadi tengok TV, tahu siaran apa tak tahulah kan. Tak pasti, tak sempat nak tengok dia siaran TV 1 ke, TV 2 ke, TV 3. Sepasang pengantin masa dia nikah tu, suami isteri duduk dalam masjid, dinikahkan, sempurnalah nikahnya. Yang pasangan perempuannya pakai tudung lengkap, pakai jubah putih, yang lelakinya pakai songkok, pakai baju Melayu lengkap. Oh, ikut Islam. Malam hari dia buat majlis persandingan. Habis songkok buka, yang perempuan tadi tudung buka. Maknanya mengambil Islam ini hanya pada tempat tertentu sahaja. Mengambil Islam hanya pada tempat tertentu saja. Majlis kahwin, bila bernikah ikut Islam. Bila pergi ke masjid ikut Islam. Bila ada majlis orang mati, orang meninggal dunia, ikut Islam. Bila masuk hal-hal kenduri selamat, baca doa selamat dan sebagainya, ikut Islam. Bila keluar daripada masjid, kita lah nombor satu menentang Islam. Keluar masjid menentang Islam. Apa makna menentang Islam? Maknanya tindak tanduk kita itu bertentangan dengan syariat Islam. Apa contoh? Contohnya, tuan-tuan dirahmati Allah, masjid kita bersembahyang berjemaah. Bila kita berjemaah, ada imam, ada makmum, kan? Dalam Islam dijanjikan solat berjemaah ini 27 kali ganda di masjid, berbanding berseorangan hanya Allah Ta'ala beri 1 kali ganda. Bila 27 kali ganda, kita ikut imam, imam yang dipilih oleh pihak jawatan kuasa masjid ataupun pihak masyarakat dan sebagainya. Imam ini tanda, imam ini gambaran kepada ketua. Bila ketua ini betul, insya-Allah makmum akan ikut betul. Bila imam ini melakukan kesilapan, makmum akan masa itu Allah Ta'ala kadang-kadang imam, kadang-kadang Allah Ta'ala ada waktunya, Allah Ta'ala uji. Nak sebut bahawa bila kita duduk dalam berjamaah, kita mengikut pergerakan imam rukuk kita ikut, sujud kita ikut. Tetapi bila kita keluar daripada masjid, kita tidak lagi ikut cara berjamaah. Islam anjurkan kita ikut cara berjamaah dalam Islam, solat berjemaah. Demikian juga apabila kita keluar daripada masjid, daripada surau, hendaklah kita ikut cara yang ditunjukkan, yang diajarkan kepada kita dalam gerak-geri dalam solat itu sendiri. Sebagai contoh, memilih pemimpin di kalangan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin, memilih imam.
Kita nak pilih imam bagaimana? Nak pilih imam di kalangan imam yang baik, yang soleh, yang baik bacaannya, yang baik hafalannya dan sebagainya. Yang baik, semua baik-baik semua. Ini cara memilih imam. Maka makmum yakin untuk kita ikut imam. Demikian juga kita yang memilih pemimpin, ketua masyarakat dan sebagainya, juga memilih JKK dan sebagainya, juga mesti di kalangan orang bagaimana kita memilih imam. Jika ini kita lakukan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah kita ini layak sebenarnya menjadi orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang saya baca awal-awal tadi. Dalam ayat 35 Allah taala sebut orang lelaki sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan mukmin lelaki, perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, ketaatan untuk menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang sabar, dan perempuan yang sabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk. Tadi sabar, taat kepada Allah, khusyuk, sabar. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi sifat orang mukmin. Di samping mereka ini sabar, khusyuk, Allah Ta'ala sebut juga lelaki dan perempuan yang suka bersedekah. Lelaki dan perempuan yang suka bersedekah, lelaki perempuan yang suka berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka. Kehormatan mereka, apa makna kehormatan ini? Lelaki dan perempuan yang banyak menyebut Allah. Yang kita zikir tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nak jaga hati, nak bagi lembut hati. Hati kita ni nak kena lembut, nak kena bersih. Hendaklah kita jadidu imanakum bila ilaha illallah, zikrullah, memperbanyakkan zikir kepada Allah, memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita zikir, bila kita selawat, zikir pada Allah, ikut perintah Allah. Bukan sekadar kita memuji Allah tapi kita tak ikut Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Sallallahu alaika Allah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta syamsul anta badrun. Selawat kita, berselawat, berzikir pada Allah, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ikut acuan Allah, tidak ikut acuan Quran, tidak ikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut perjuangan Nabi, berkecuali. Duduk dalam masjid ikut Nabi, dia keluar masjid tak ikut Nabi. Dia sebahagian saja dia ikut, dia ambil daripada Nabi. Sunnah-sunnah yang kecil saja dia ambil daripada Nabi. Bagaimana Nabi bersugi, bagaimana Nabi berpakaian, yang tu je dia ikut. Dia tidak tahu Nabi berhempas pulas, menggadaikan nyawa, menggadaikan harta, tenaga, masa untuk berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang tu dia lupa. Yang tu yang paling besar, yang sepatutnya umat Islam kena buat, wajib. Wajib. Kalau kita berkecuali, bermakna kita tidak layak sebenarnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman kita, tak sempurna. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, saya nak mengambil dalam sebelah antara ruang kanan dan ruang kiri masjid ini, sempat duduk tadi, kita dapat nampak yang sebelah sini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Apa dia? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa kata Allah SWT? Orang-orang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Summa lam yartabu, kemudian mereka ini tidak meragui keimanan mereka kepada Allah. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak ragu kepada Allah, tidak meragui keimanan kepada Allah, kemudian mereka ini wajahadu, berjihad di jalan Allah
dengan harta mereka, dengan jiwa, dengan masa, dengan tenaga, dengan apa yang mereka miliki. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang benar. Nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga gambaran sifat mukmin. Banyak dalam Quran disebutkan sifat mukmin. Juga sifat orang munafik juga disebut dalam Quran ini banyak. Kalau kita lihat sifat mukmin yang disebut dalam surah Hujurat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, summa lam yartabu, tidak meragui keimanan, tidak meragui para alim ulama kita, tidak meragui kepimpinan ulama, tidak meragui orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebagai orang yang pakai serban, orang yang pakai kopiah, orang yang pakai jubah. Mereka ini kalau diangkat menjadi pemimpin tak ragu. Satu inci, satu titik pun kita meragui, tuan-tuan dirahmati Allah, kita tak sempurna. Kalau kita lihat sejarah perang Mu'tah, tuan-tuan semua tahulah, para ustaz di depan kita ini, ada satu peperangan namanya perang Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah ini ada 3 panglima perang yang dilantik oleh Sayyidina Umar, yang dilantik oleh Rasulullah SAW. Yang pertama namanya Ja'far Abu Talib ataupun Ja'far At-Tayyar. Yang kedua namanya Zaid bin Harisah. Yang ketiga namanya Abdullah bin Rawaha. Dalam peperangan ini, tuan-tuan dirahmati Allah, menentang tentera musuh. Dalam satu riwayat mengatakan tentera Islam seramai 3.000 orang menentang 120.000 orang. Tentera Rom, tentera musuh. Kita nak sebut soal keyakinan tadi kepada Islam. Di malam hari sebelum berlaku peperangan, malam hari itu tuan-tuan dan mati Allah, Abdullah Rawaha, orang yang bertanggungjawab memberikan taujihat, memberikan semangat, memberikan kata-kata semangat, memberikan tersebut sebagai taujihat kepada tentera-tentera Islam pada ketika itu. Pendekkan cerita, bila berlaku peperangan di esok harinya, pada keesokan harinya berlaku peperangan ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, orang yang pertama berada di barisan pertama memegang panji-panji Islam adalah Ja'far Abu Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang panji-panji Islam, tuan-tuan dirahmati Allah, dengan tangan kanan putus. Kita nak pendekkan cerita lah, putus panjang cerita ni. Ditetak oleh musuh, jatuh, ambil dengan tangan kiri, tetak lagi tangan kiri, jatuh, ambil dengan kaki kanan, kaki kiri, sehingga akhirnya datang musuh daripada arah belakang, terputus 2 badan Ja'far, terputus 2, gugur syahid. Datang pula Zaid bin Harisah, juga gugur syahid. Dan orang yang terakhir, Abdullah bin Rawaha, bila dia melihat di depan matanya Ja'far sudah syahid, gugur syahid, Zaid bin Harisah sudah syahid, terdetik dalam hati Abdullah bin Rawaha ini sifat, terdetik dalam hatinya, dia melihat di depan musuh terlalu ramai. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Aku melihat musuh terlalu ramai, agak sukar untuk Islam ini diberi kemenangan. Tengok musuh terlalu ramai, susah nak menang ni kan. Akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, dia meluruh ke depan dan Abdullah bin Rawaha juga gugur syahid. Keesokannya Rasulullah dapat berita ketiga-tiga sahabat ini syahid. Syahid ketiga-tiga sahabat ini. Rasulullah pergi menziarahi waris isteri dan anak-anak Ja'far, orang pertama Nabi ziarahkan. Bila ziarah, panggil para sahabat, penduduk masyarakat di situ. Dia peluk anak-anak Ja'far, cium anak-anak Ja'far, sapu kepala mereka, dan arahkan penduduk pada ketika itu di sekitar tempat tinggal Ja'far supaya menyediakan makanan kepada waris isteri Ja'far dan juga anak-anaknya. Sebab apa? Sebab keberanian yang ditunjukkan oleh Ja'far Abu Talib sehingga dia terbelah 2. Ini keberanian, maknanya sifat keyakinan yang ada padanya sangat luar biasa. Lalu pada malam hari Nabi SAW diberitakan oleh malaikat Jibril, diberitahu bahawa mereka ini sudah syahid dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'far duduk dalam surga, diberikan sayap oleh Allah taala.
Dengan sayap itu dia boleh berterbangan ke mana syurga dia mahu. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang berjuang yakin secara sepenuhnya. Yang kedua, Zaid bin Harithah juga diberikan syurga oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, Abdullah Rawaha diberikan syurga, tetapi syurganya sangat sedikit. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Abdullah Rawaha sangat sedikit syurganya? Sedangkan sebelum berlaku sehari, malam hari sebelum peperangan itu, bila beliaulah yang bertanggungjawab memberikan kami semangat, beliaulah yang bertanggungjawab menaikkan semangat kami untuk kami menentang musuh, untuk kami berani walaupun kami dalam keadaan serba kekurangan. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad SAW beritakan, di waktu dia melihat gugurnya Ja'far dan juga Zaid di depan matanya, syahid di depan matanya, terdetik dalam hati mereka ini sifat ragu. Dalam dirinya ini ragu. Dia merasakan bahawa Islam tidak boleh menang. Nampak? Maknanya apa tuan-tuan dan rahmati Allah? Kita hari ini berapa banyak kita ragu pada Islam? Kita hari ini berapa banyak kita ragu pada Quran, pada Al-Quran, pada hukum Allah? Berapa banyak kita ragu? Ja'far ini okey lagi, syurga sengit pun dia yakin. Dia syurga sangat pun duduk dalam syurga. Yang kita ni tak confirm lagi duduk dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan dan mati Allah, keyakinan kepada Allah Ta'ala ini mutlak. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul. Allah Ta'ala sebutkan taat ini ati Allah wa ati'ur Rasul. Allah dan Rasul itu sahaja ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada pemimpin ini, kepada ketua ataupun kepada pimpinan masyarakat dan sebagainya, ini syarat ketaatan kepada mereka sejauh mana mereka ini mentaati Allah dan Rasul. Taatnya pemimpin kepada Allah Rasul, maka rakyat juga wajib taat kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak wajib taat kepada mereka. Ini ketaatan kepada Allah Rasul ini mutlak. Sebab itu satu huruf kita tolak daripada Quran, hukumnya kafir. Semua tahulah hukumnya kafir, satu huruf. Kalau Pak Imam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, dia buang mim. Buang mim ini secara sengaja ataupun secara suka hati dia. Bila ditanya kenapa buang, kenapa tak baca mim, ikut suka hati aku lah, aku tak nak baca, maka jatuh kafir. Itu satu huruf tuan-tuan. Bagaimana kalau kita tolak satu hukum dalam Al-Quran? Ragu, takut. Bila ustaz di depan ni sebut sikit hudud, mula dia takut. Mula dia kata ustaz ni cerita politik kalau tahan apa. Hudud ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan politik. Hudud ini datang daripada Allah, satu hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman pada Allah wajib tahu apa ini hudud. Wajib tahu apa ini hudud dan wajib beriman kepadanya. Kalau tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhir kita sebut pada hari ini, Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab Hatta Ya'lam Asy-Syabab memberikan panduan sifat akhlak yang perlu ada pada setiap orang mukmin yang beriman pada Allah. Yang diantara yang sempat digariskan, yang sempat kita bacakan pada tuan-tuan, yaitu sifat yang pertama sekali tentang iman, keimanan yang teguh, keimanan yang mantap, keimanan yang teguh, yang kuat, yang strong. Seperti mana yang surah yang saya baca tadi, Al-Hujurat ayat 15. Tidak ragu kepada Islam, tidak ragu, tidak meragui keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad dengan diri, dengan harta. Apa yang kita ada pada diri kita ini hendaklah kita sumbang kepada Islam. Menginfakkan sebagian harta. Kalau kita sebut infak sebagian harta ni, duit kita, harta kita ni, berapa banyak kita sumbang, sebenarnya yang kita sumbang itu kita punya.
Yang kita beri itu kita punya. Kalau kita ada 100.000, kita beri kepada orang, contohnya 50.000, itu kita punya. 50.000 tu bukan kita punya, yang balance dengan kita. Boleh jadi Tuan Guru Ismail kamu sebut, dia kata boleh jadi workshop punya, boleh jadi orang lain punya dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, bagaimana untuk kita, sebagaimana kita menyediakan keperluan dunia kita, keperluan rumahnya, keperluan keretanya, keperluan itu dan ini macam-macam, kita juga bertanggungjawab menyediakan keperluan kita di akhirat. Kita hari ini di dunia ni nak cari rumah, aduh tak ada rumah lah, nak sewa rumah, rumah mahal, nak kena beli rumah, harga rumah 300.000, 500.000. Kalau setakat gaji bawah 2.000 tak mampu beli rumah. Hari ini adanya kebimbangan, bimbang tak ada rumah, bimbang waris mati, tidak ditinggalkan dengan harta dan sebagainya, bimbang. Tetapi tidak pernah bimbang bagaimana dengan kubur aku besok. Kubur aku besok macam mana? Banglo aku di sana, dikubur besok. Banglo kita macam mana? Kita sudah tempah dah. Tanah dah tempah dah, lot dah tempah dah. Tetapi keadaan dalam itu, adakah kita sudah menempahnya? Dengan iman kita, dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan kita datang ke rumah Allah, ke masjid dan duduk dalam majlis ilmu, dengan zikir dan sebagainya. Ini mesti kita lakukan. Yang kedua disebut sebagai ikhlas. Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan sebut tentang ikhlas. Ikhlas ini tuan-tuan dirahmati Allah, kayu ukur dia, kayu ukur keikhlasan diri kita ini. Ulama sebutkan bagaimana kita menyembunyikan aib kita, begitulah kita menyembunyikan keikhlasan kita. Itu ikhlas. Bukan kita beri kepada orang, kita buat cek sama besar dengan billboard. Nampak tak? Mana ikhlas ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita sembunyikan sesembunyi yang mungkin. Melainkan sebab-sebab tertentu, mungkin sebab cukai dan sebagainya, itu lain cerita dia lah. Tetapi nak sebutkan keikhlasan ini sangat penting, sangat dititik beratkan, perlu ada dalam diri jiwa orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tanpa ikhlas, tuan-tuan dirahmati Allah, susah. Dia buat kerja, dia nak habuan dia. Dia buat kerja tertentu apa semua, dia nak pasang bendera, dia nak duit. Ini tak ikhlas. Dia panjat pokok, dia nak klaim dan sebagainya, dia tak ikhlas. Maknanya dia klaim awal. Tuan-tuan nak klaim duit, tuan-tuan klaim di syurga. Kalau kita buat kerja-kerja Islam, kita buat kerja-kerja Islam. Yang ketiga disebut sebagai mesti memiliki sifat yang berani. Berani. Nabi zahirkan 4 orang sahabat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 orang bila sebut sahabat Nabi, 4 inilah yang akan menjadi model kepada sahabat-sahabat lain. Ramai sahabat Nabi pun, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat ramai. Abdul Rahman bin Auf, jutawan. Talha, Abu Ubaidah, Abdullah, apa lagi? Zubair, ramai sahabat Nabi. Tetapi 4 ini sebenarnya dizahirkan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman pada Allah. Sayyidina Abu Bakar disebut oleh Nabi SAW sebagai apa dia? Siddiq, orang yang benar, membenarkan. Maknanya gambaran kepada Abu Bakar ini apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah? Kesetiaan kepada Islam. Setia Abu Bakar kepada Nabi SAW, kesetiaan kepada perjuangan Islam, kesetiaan kepada jemaah. Digambar kepada Sayyidina Abu Bakar, turun daripada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi bawa cerita Isra Mi'raj. Abu Bakar orang yang pertama, ya Rasulullah, kamu cerita lebih daripada ini, aku percaya. Yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini digambarkan sebagai apa dia, tuan-tuan? Orang yang berani. Berani. Sayyidina Umar orang yang berani. Dulu hidupnya jahil, hidupnya orang yang tidak kenal Allah dan sebagainya, tetapi ditakdirkan masuk dalam Islam. Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Dia orang yang paling berani. Aku nak berhijrah, aku nak berjalan, aku nak bermusafir. Barang siapa di antara kamu mahu jadi balu, mahu jadi janda, mahu jadi anak yatim, halang perjalanan aku. Sayyidina Umar orang yang berani. Maknanya apa dia? Dalam jemaah, dalam orang-orang yang berjuang dalam Islam, mesti ada orang seperti ini. Yang ketiga apa dia?
siapa dia? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang digambarkan sebagai orang yang berharta, jutawan. Adanya harta diberikan kepada perjuangan Islam. Adanya keberanian, digunakan keberanian untuk menentang kezaliman, untuk menentang penindasan, untuk menentang kebatilan, menentang rasuah, menentang pembunuhan dan sebagainya, macam-macam. Itu ada sifat pada Sayyidina Umar. Yang akhir, tuan-tuan dan rahmati Allah, siapa dia? Sayyidina Ali, yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai gedung ilmu. Mesti ada ilmu, meningkatkan ilmu, kan? Peningkatan ilmu. Nak dapat iman yang cantik, mesti belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, berguru dan sebagainya. Kalau tidak apa jadi? Tuan-tuan, kita jadi macam mat rempit. Tuan-tuan pernah dengar cerita mak rempit? Mak rempit. Mak rempit yang merempit. Satu hari dia rempit, dia berjalan. Bila dia berjalan itu, tuan-tuan dan rahmat Allah, dia singgah di masjid. Singgah di masjid, tiba-tiba tuan imam tak datang masjid. Yang silap dia mak rempit ni, yang bagusnya mak rempit ni, dia singgah, dia tukar baju, pakai jubah. Dia pakai jubah, pakai kopiah. Ini mak rempit, bagusnya mak rempit ni. Dia datang ke rumah Allah. Bila tengok tak ada orang, imam tak datang. Imam masa tu tiga imam tak sihat. Yang seorang balik kampung pergi hantar anak pergi pondok, kan? Yang seorang lagi demam anak dia. Yang seorang lagi masuk tandas. Lebih kurang macam itulah cerita dia, kan? 3 imam ni. Jadi mak rempit ni tengok orang yang pakai jubah smart, dia pun baru berjinak-jinak dengan Islam, dia berminat. Dia pula memiliki suara yang sangat hebat, sangat cantik, merdu. Bilal pun tolak dia jadi imam. Bila tolak jadi imam, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia pun bacalah Fatihah dia, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Sampai habis. Waladdallin. Amin. Dia baca surah pula. Rakaat kedua pun sama. Bila selesai solat, Pak Imam, Pak Bilal dengan para jemaah memuji anak muda ini. Bagus suara kamu nak. Cantik suaramu. Cantik suara kamu. Apa kata imam tadi? Imam muda rempit tadi. Dia kata cantik. Sedap kan suara saya, pakcik? Sedap nak, sedap. Itu pakcik, suara saya tu, saya tak ambil uduk lagi tu, pakcik. Lu nampak? Saya tak ambil uduk lagi tu, pakcik. Maknanya ilmu, ilmu ibadah. Dia tidak ada ilmu, walaupun dia ada suara yang hebat, cantik, tapi bila dia ditolak jadi imam, itu tak ambil uduk lagi. Kalau saya ambil uduk, pakcik, suara saya lebih sedap daripada itu. Semua jemaah tadi solat semula. Apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang keempat, Syekh Dr. Abdullah Nasir Luan mesti ada disebut sebagai istiqamah. Istiqamah dalam apa keadaan sekalipun. Istiqamah bersama ulama, istiqamah bersama perjuangan Islam, walau dalam keadaan apa sekalipun. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi. Walaupun Nabi dalam keadaan yang ditekan, dalam keadaan ditindas, Nabi hijrah dia ikut, Nabi hijrah dia, Nabi berjalan dia ikut, Nabi sakit dia ikut sakit. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini siapa dia? Siapa dia di sisi Rasulullah? Bapa mertua Nabi. Bapa mertua Nabi setia kepada Nabi, bukan sebab Nabi, sebab dia setia kepada Islam. Dan yang akhir, tuan-tuan dan rahmati Allah, mesti ada sifat pengorbanan, berkorban. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai sekalian manusia, apakah kamu mengira, kamu mengatakan kamu sudah beriman pada Allah, tetapi dalam masa yang sama kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkorban yang maknanya pengorbanan ini sangat tinggi. Kalau kita bagi derma baju kita kena bagi baju yang baru, baju yang kita sayang. Bukan kita bagi baju yang dah tak muat. Tengok buka lemari, baju aku tak muat dah ni. Ambillah sedekahlah, infak dah. Itu tidak ada nilai sebenarnya. Sedekah yang paling baik, yang paling kita sayang, baju yang baru cantik. Nak infak jubah, beli jubah yang baru, masuk dalam plastik, masuk dalam kotak, bagi ustaz nak ambil ni. Kita infak kepada mualaf dan sebagainya. Beli yang baru, Quran yang baru. Ini bagi Quran yang koyak-koyak.
Bagi tafsir yang dah koyak-koyak dah. Kan? Nah, Ustaz ambil ni bagi pada mu'allaf, terhina mu'allaf tadi. Akhirnya dia pun malas nak belajar. Sebab tu tuan-tuan dan macam Allah, kita nak berkorban untuk Islam ini luar biasa. Masa kadang-kadang lewat tidur malam, bangun malam pula, orang yang tidur kita bangun malam, kita bertahajud dan sebagainya. Itu namanya pengorbanan. Nak beri infak duit ini benda yang kita sayang. Yang kita sayang inilah sebenarnya akan mendapat kesan yang sangat baik dalam diri kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan macam Allah, masa sudah lewat, 9.20. Ustaz ni bila nak berhenti ni, kan? Bila duduk di depan ni memang susah nak berhenti sebenarnya. Bila duduk di depan mikrofon ni, susah nak berhenti. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, mohon maaflah kepada jawatan kuasa masjid, kepada sidang jemaah semua sekali. Minta maaf banyak-banyak, mengambil sedikit masa tuan-tuan. Kita betulan NGO saya ni, NGO kami ni, NGO Persatuan Prihatin Sahabat Sabah ni, yang akhir kita nak kongsi sedikit pasal NGO ni. Kita bergerak untuk program-program dakwah dan kebajikan di negeri Sabah. Sabah ni negeri, kita sebut negeri besar lah. Banyak kawasan-kawasan pedalaman di sana. 2 hari lepas kami baru, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki, kita dapat mengislamkan satu orang pastor. Pastor ini padri. Pastor, dia seorang gembala Kristian. Dia masuk Islam, dia membawa selama 13 orang pengikut dia masuk Islam. Masuk Islam, tak apalah dia masuk Islam tu, kita follow up lah, kita bagi dia kelas-kelas fardu ain dan sebagainya. Mudah-mudahan pengalaman dia dalam pastor itu juga akan dapat membantu kita dalam proses kita menyebarkan syiar Islam. Di Sabah antara yang diperlukan tuan-tuan dan macam Allah, masyarakat di sana yang pertama sekali masyarakat Islam yang jahil. Di sini juga ada jahil, ramai juga. Kan di sana jahil tetapi mereka juga fakir, miskin. Sangat jauh kalau nak banding dengan tuan-tuan di sini, sangat jauh berbeza. Mungkin ada di kalangan ustaz-ustaz di sini yang pernah turun ke sana untuk program-program dakwah, dia tahulah. Yang tuan-tuan tak tahu, mungkin tuan-tuan boleh ambil pengalaman pergi ke sana, insya-Allah. Bolehlah berhubung dengan kita atau dengan sahabat-sahabat lain lah. Yang kedua, tuan-tuan dan macam Allah juga mu'allaf di sana memerlukan bantuan. Bantuan dari segi, mungkin dari segi kelas dan sebagainya. Dan yang ketiga, tentang soal kebajikan kepada yang disebut tadilah fakir miskin. Di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan pedalaman, kita berdakwah untuk orang Islam. Dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala takdirkan rezekikan bertemu dengan orang-orang yang bukan Islam, yang juga alhamdulillah mereka mengucap kalimah syahadah. Dan yang dalam proses dakwah yang kita lakukan ini, kita sudah menubuhkan madrasah ataupun pondok lah. Pondok ni khusus untuk anak-anak fakir miskin dan mu'allaf. Mereka belajar di situ secara percuma, makan minum percuma, belajar sajalah. Sebab mereka ini memang mu'allaf, memang miskin, fakir, memang beli beras pun tak boleh. Apatah kalau dia bayar yuran untuk pondok, tak boleh lah. Jadi kita letak di situ, mudah-mudahan dengan harapan mereka ini akan jadi da'i di kawasan kampung pedalaman masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan dan macam Allah juga bolehlah membantu kami di sana. Kumpulan Hijaz sudah bersama dengan kami di sana program dakwah, pergi masjid-masjid pedalaman, surau-surau, berjumpa dengan masyarakat. Walaupun mereka ini kumpulan nasyid yang kita sebut, yang pengurusi sebut tadi, kumpulan nasyid yang ternama kan, yang tersohor, tapi alhamdulillah mereka mengorbankan sedikit waktu mereka, masa mereka untuk mereka ini membantu kami menyampaikan syiar Islam, menyampaikan risalah-risalah Islam melalui zikir, melalui hiburan. Sebab negeri kami ini negeri yang paling kuat berhibur. Kalau tuan-tuan tengok Akademi Fantasia, tak pernah orang Sabah dapat nombor belakang. Mesti 1, 2, 3 sangkut, wajib hukumnya dalam Akademi Fantasia. Tuan-tuan percaya atau tidak? Tuan-tuan boleh nampak maknanya hiburan kuat. Dan alternatif kita dalam Islam, kita ada nasyid. Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan ana berjumpa dengan kumpulan Hijaz. Mereka membantu kami di sana. InsyaAllah pada bulan 5 juga mereka akan turun sekali lagi untuk masuk ke dalam pedalaman. Ini ikhtiar yang kita lakukan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin ini bersaudara, dan hendaklah kamu memperelokkan persaudaraan kamu. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Dan saudara-saudara kita inilah
yang sepatutnya menjadi tanggungjawab kita untuk kita bersama-sama membantu semampu yang kita ada. Yang tuan-tuan boleh bantu kami, boleh bantulah. InsyaAllah tuan-tuan dan mati Allah, bolehlah ya, macam mana kita nak lancarkan drama tersebut, drama jihad kan, jihad dan fisabilillah dan kebajikan. Hal-hal fisabilillah, hal-hal kebajikan itu kita boleh gunakan dana tersebut. Tuan-tuan boleh lakukanlah insyaAllah selepas ini. Dan di depan ini ada kad. Tuan-tuan boleh dapatkan kad ini, ada nomor akaun. Bagi tuan-tuan yang tidak berkesempatan untuk memberikan sumbangan pada hari ini, boleh dapatkan kad ni, nomor akaun NGO ada di sini. Ada nombor telefon saya pun ada. Tuan-tuan boleh inilah, boleh dapatkan. Kita kalau wakaf ni, kami memerlukan sekarang ini wakaf Quran yang madrasah tu. Dia akan beroperasi pada bulan 4 ini. Kitab Quran, kitab-kitab surah Yasin kan kalau ada, sejadah, telekung, kopiah-kopiah, songkok tak mau, kopiah-kopiah, kopiah serban. Kalau ini ada tuan-tuan boleh beri kepada saya, insyaAllah saya boleh bawa. Tapi esok saya balik Sabah pagi, esok pagi. Jadi bukalah pada ahli jemaah Masjid Ar-Rahimah Gombak ini. Mudah-mudahan kita mengambil bahagian. Sekali lagi, kad ini boleh tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon dan akaun ada sekali. Tuan merayulah pada tuan-tuan untuk membantu kami di negeri Sabah. Setakat itu pada malam ini, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan saya lah. Mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat mardha daripada Allah SWT. Lepas ini kita melaksanakan solat Isyak. Alhamdulillah tadi saya dah selesaikan. Saya dah jamak siap tadi. Tuan-tuan boleh teruskan, insyaAllah saya duduk di belakang. Jadi setakat itu, mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa dan waktu yang tak tahu bila. Semuanya ketentuan Allah Ta'ala pada masa yang tak tahu bila. Kan sekarang ni tak tahu bila-bila kan. Kita punya parlimen pun tak tahu lagi bubar bila. Jadi pada masa dan waktu yang tak tahu bila. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.